Assalamualaikum Wan Syarina. Wan Syarina, malam ni terlupa untuk buka mic terlebih dahulu Wan Syarina. Waalaikumsalam Syuhaimi. Nasib baik Syuhaimi Ya, ada di situ. Okey, dah banyak mana tadi Syuhaimi tengok saya bercakap? adalah dalam 50 patah perkataan yang awal. Okey, baik. Okey, baik. Apa yang nak saya sebutkan Syuhaimi sebenarnya, malam Mhm. ini istimewa kerana kita bersiaran menerusi ruang bicara seperti biasa di Bernama TV, tapi untuk kandungan ataupun intipati yang lebih special ataupun istimewa daripada biasa, hari kita diberikan angka kes baru COVID-19 tertinggi iaitu Ya. 22,242. Ironinya kita mengangkat tajuk ini Syuhaimi, mencari Malaysia yang lebih baik. Dan tentu saja kita merujuk kepada pelbagai aspek dalam pembangunan negara yang kita sayangi ini. Dan apabila kita merujuk pada era Malaysia yang pernah diingat sebagai lebih baik, tentu saja kita terimbau era pentadbiran seorang Perdana Menteri pada 1981 hingga 2003. Kerana itulah juga kita mahu menimbangtara idea dan perspektif Tuan punya era pada malam ini Syuhaimi. Walaupun namun tentu itu saja secara retrospektif semata-mata. Mungkin ciri-ciri Malaysia yang lebih baik sekarang ini adalah berbeza, Syuhaimi. Ya. Jadi pada malam ini juga sebenarnya Wan Syarina ya, kalau tadi Wan Syarina dah mulakan dengan status COVID yang begitu tinggi ya, antara yang tertinggi setakat ini, dan pasti bagi saya di Putrajaya pada ketika ini, Putrajaya dah pun menjadi antara wilayah ya yang telah pun mencapai herd immunity. Jadi tahniahlah kepada Putrajaya, warga Putrajaya. Jadi ini satu perkembangan yang menggembirakan untuk kami di sini. Dan pada malam ini juga Wan Syarina, kita rasa cukup teruja dan cukup berbesar hati, gembira kerana dalam kita mencari Malaysia yang lebih baik ini, kita seperti yang disebut, kita bersama seorang tokoh negarawan yang masih lagi aktif juga dalam arena politik tanah air. Jadi untuk itu Syahimi, yang menyebabkan mic saya lupa nak di-unmute tadi sebenarnya. Itulah sebabnya. Tolak markah daripada 100% nak bagi jadi 98 markah pada peringkat awal ini. Jadi apa pun Wan Syarina, saya terpaksa menukar baju selepas ini menjadi budak nakal. Pada peringkat awal ni menjadi budak baik ya. Jadi budak nakal inilah pada peringkat awal ini akan menjemput masuk ya yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk bersama kami pada malam ini. Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Terima kasih Tun. Nampak Tun, Wan Syarina rasa teruja, mungkin sedikit gementar seperti saya, tapi sehingga terlupa untuk membuka mic tu sendiri Tun. Jadi apa pun terima kasih Tun kerana bersama kami. Saya menukar karakter saya Tun sebagai budak nakal sedikit pada malam ini. Ini tugas saya. Tun, dalam tempoh Isnin, Selasa, Rabu dan tempoh beberapa hari sebelum itu, kelibat Tun, suara Tun, kami di media tercari-cari di mana kenyataan Tun berhubung dengan konflik politik tanah air. Adakah benar kiranya kalau saya nyatakan pada peringkat awal ini Tun dah berada dalam keadaan selesa kerana Tun merupakan mastermind dalam semua kemelut politik tanah air dan ia dah sampai ke klimaks, maka Tun agak reda daripada memberikan kenyataan. Tun. Saya bukan mastermind. Orang anggap saya ni mastermind sehingga berkata bahawa yang menyebabkan saya letak jawatan itu ialah kerana saya punya cara untuk kembali berkuasa. Sebenarnya tak ada benar macam itu. Tak ada rancangan daripada saya. Ialah ada benar-benar yang saya dapat mempengaruhi keputusan. Saya sekarang ini ada dalam Parti Pejuang. Jadi saya mesti hormat ahli-ahli pejuang. Saya tak menyatakan sesuatu sehingga saya dapat bincang dengan mereka dan mereka bersetuju dengan pendapat saya. Tapi di waktu ini oleh kerana sebab tertentu Mukhris memain peranan yang lebih kerana dia boleh bergerak. Saya tak boleh tinggal rumah kerana kena pakai ni bracelet ni, orang pink bracelet ini bermakna tak boleh keluar rumah. Jadi dialah yang bercakap banyak, saya tak bercakap apa. Tapi saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Mukhris kerana dia adalah hasil rundingan antara kita. Ialah semasa runding itu perbincangan kita tak terbuka lah, tak ada kenyataan. Tetapi apa yang dia kata adalah hasil daripada perbicaraan yang kita ada sesama kita.
Okey, baik. Kalau kita tidak dapat melihat kenyataan ataupun pendirian daripada Tun sepanjang masa yang ada ini, kalau boleh kita tahu di platform ini pendirian Tun yang sebenarnya berkenaan dengan apa yang berlaku di arena politik kita, bagaimana? Adakah kita sedang bersedia, Malaysia sedang bersedia untuk menuju ke satu era di mana kita boleh melihat dinamika politik yang sangat berbeza? Ya, saya harap kita dapat mendirikan kerajaan yang gagah, yang kuat. Kerana kerajaan yang lemah selalunya diancam. Itu tidak baik bagi kita. Selama hampir 60 tahun, kita mempunyai kerajaan yang berwibawa, yang boleh bertindak kerana disokong 2/3 daripada ahli dewan menyokong kerajaan itu. Jadi kita jadi satu negara yang stable dan peaceful. Tetapi sekarang ini kita dapati apabila diadakan kerajaan pintu belakang ini, dianya tidak sekuat seperti kerajaan PH dan dia selalunya terancam bukan saja daripada musuh, daripada rakan mereka pun mengancam mereka. Sejak cakap, nak tarik sokongan, tak mau sokong. Jadi kita mempunyai kerajaan yang tak stable, yang selalu takut, dan kerajaan yang tak stable tak boleh tackle problem-problem yang kita hadapi. Waktu ini kita hadapi satu ancaman yang amat luar biasa dan teruk, iaitu kita menghadapi wabak COVID ini. Dan wabak COVID ini menyekat kita daripada hidup secara biasa. Jadi untuk tangani masalah ini akan mengambil akal fikiran, perundingan dan macam-macam lagi perlu dibuat supaya kita dapat ambil tindakan yang berkesan. Tetapi kerana diganggu dengan politik yang tidak stabil, maka tumpuan kepada menangani masalah negara amat berkurangan. Dan kita dapati bahawa masalah ini kerana tidak ditangani dengan baik menjadi begitu buruk. Hari ini yang terburuk mungkin dalam sejarah kita. 22,000 orang menjangkiti COVID-19 ini. Ya, baik. Tun, dominasi 2/3 Dewan Rakyat memang diketahui satu masa dulu sebagai formula Tun semasa menerajui Barisan Nasional kepada sebuah kerajaan yang kukuh. Tapi sekarang kita bercakap tentang 148 kerusi parlimen dan Pakatan Harapan sendiri menang PRU 14 tanpa menguasai 2/3. Adakah peluang untuk kita melihat penguasaan satu-satu gagasan parti sebegitu besar selepas ini lagi, Tun? Ya, saya berpendapat bahawa keadaan sekarang meruncing. Kerana kita lihat parti yang kuat dahulu sudah berpecah sesama mereka. Tidak lagi mempunyai perjuangan yang sama. Masing-masing utamakan diri mereka. Masing-masing nak jadi Perdana Menteri, nak berkuasa dan sebagainya. Dulu masa kita ada kerajaan yang disokong 2/3 oleh ahli Dewan Rakyat, kerajaan itu tidak diancam dengan ugutan untuk tarik sokongan dan sebagainya. Jadi kita stabil. Ini kerajaan ini tak stabil. Kerajaan Pakatan Harapan lebih stabil. Tapi kita tak sangkalah orang kita sendiri yang menjatuhkan kerajaan kita. Dah lebih 2 kali Tun menyebut Pakatan Harapan. Jadi adakah Pakatan Harapan itulah juga yang berjuang sokong untuk dilantik menduduki ataupun membina kerajaan baru? Tun, bagi pejuang menyokong siapa sebenarnya, Tun? Ya, kita dapati bahawa kedua-dua pasukan coalition ini yang ada, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan tidak menarik.
Sebab itu kita asingkan diri kita. Kita adalah third force. Kalau kita boleh pilih yang mana satu kita akan memihak kepada, tetapi kita ingin tahu apa pendirian mereka. Jadi sebab itu pejuang adalah tidak ada bergabung dengan sesiapa waktu ini. Kita ada kawan-kawan lah tapi tak bergabung. Okey, mungkin ini masanya juga untuk bertanya spekulasi yang selalu orang sebutkan bahawa Tun Dr. Mahathir tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Adakah itu betul, Tun? Tidak benar. Yang tak nak ialah Anwar, tak nak saya. Bila Muhyiddin dapat jadi diri kerajaan, pada masa itu kekuatan Muhyiddin amat berkurangan. Kita berpendapat bahawa parti lawan, PH ni, boleh dapat balik kuasa. Tetapi syarat yang dikenakan kepada saya ialah saya tidak boleh berada dalam pegang apa jawatan pun dalam PH. Jauh sekali menjadi Perdana Menteri. Dia nak jadi Perdana Menteri. Saya kata kepada dia, saya jadi Perdana Menteri untuk 6 bulan je, lepas tu you take over lah. Tak mau. Lepas tu apa peranan saya? Tak mau. Tak nak saya jadi Perdana Menteri, tak nak saya ada dalam parti. Dia yang menolak saya, tapi dengan bijaknya dia bagi tahu kepada orang saya tolak dia. Saya tak tolak dia. Sebenarnya Anwar jadi Anwar kerana saya. Kalau tak ada saya, Anwar bukan siapa pun. Saya yang bawa naik dia sampai jadi timbalan Perdana Menteri. Dan untuk nak dapat kemenangan bagi parti lawan, saya bekerjasama dengan dia. Tak ada masalah bagi saya nak kerjasama dengan dia. Tapi yang jadi masalah, dia tak nak kerjasama dengan saya. Lepas tu dia bagi tahu, oh Dr. Mahathir ni, dia tak suka kepada saya. Tak mau kerjasama dengan saya. Sebab itulah kami berpecah. Jadi saya lah salah. Saya sedia bila-bila masa. Waktu ini pun kita boleh kerjasama. No problem. Okey, jadi kalau selepas ini Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, adakah Tun Pejuang menyokong 100% ataupun Tun menyokong Datuk Seri Ismail Sabri? Kerana dua figura ini yang disebut-sebut paling kuat sehingga setakat ini untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Tun. Ya, parti Pejuang ini kita third force. Kita tak ikat dengan mana-mana pihak. Jadi kalau Anwar jadi Perdana Menteri, kita sokonglah. Okey. Jadi dalam kelibat ini sebenarnya saya dapat melihat bahawa bagi Tun nothing to lose lah untuk Tun sendiri. Adakah itu pendirian Pejuang? Itu juga pendirian Tun? Ya, kita Pejuang mempunyai matlamat yang berbeza dengan parti-parti lain. Tak sama. Ini parti Pejuang. Dia ambil perjuangan bersatu dahulu, tetapi malangnya kita tubuh bersatu untuk satu tujuan. Dia disalahguna apabila Muhyiddin nampak dia boleh jadi Perdana Menteri, dia sanggup tolak pilihan rakyat dan bermihak kepada yang ditolak oleh rakyat. Kerana hanya cara itu saja dia boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dia PH masih berkuasa, saya sudah janji saya akan jadi Perdana Menteri buat sekian masa. Lepas tu saya letak jawatan. Bila saya letak jawatan, Anwar akan ambil alih. Anwar akan jadi Perdana Menteri. Tapi kalau dia jadi Perdana Menteri, dia kena dapat sokongan daripada majoriti ahli Dewan Rakyat. Itu bukan saya, itu Dewan Rakyat. Saya rela letak jawatan bagi dia jadi Perdana Menteri. Tapi dia sendiri pun kita tahu dia kerap kali kita dapati dia tak dapat sokongan. Entah pasal apa saya tak tahulah. Tapi saya janji nak bagi kepada dia. Kalau saya tunaikan janji itu, kalaulah
PH berkuasa sampai masa saya letak jawatan dan Anwar ambil alih, Muhyiddin tak dapat apa-apalah. Dia tak jadi Perdana Menteri. Tapi kita dah janji Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Dan lepas Anwar pun mungkin Anwar akan cari orang lain lah. Jadi Muhyiddin tak ada chance. Dia dalam UMNO dulu pun tak ada chance. Kena buang Najib, angkat dia jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi tak nampak Najib nak berhenti. Dan Najib dia mungkin tak akan menang, tapi ataupun menang dengan duit dia boleh menang, tapi Muhyiddin tak akan dapat jadi Perdana Menteri. Dengan cara ini Muhyiddin dapat jadi Perdana Menteri. Backdoor. Okey. Baik, sebenarnya mengapa saya kira media saya Syuhaimi malam ini sangat berminat untuk mendengar pendapat Tun tentang kriteria ataupun ciri-ciri Perdana Menteri yang ke-9, kerana banyak perkara yang harus dilakukan oleh Perdana Menteri yang akan datang ini, membawa Malaysia keluar dari konflik politik, konflik pandemik, dan dalam masa yang sama juga mungkin Tun boleh sebutkan siapa agaknya orang yang Tun rasa Tun tidak akan kacau lagi sebagai Perdana Menteri selepas ini. Saya bukan kacau, saya nak betulkan keadaan. Saya dapati politik di Malaysia ini sudah jadi begitu buruk. Dia bukan untuk berkhidmat untuk negara, untuk bangsa, untuk agama, tetapi untuk diri sendiri. Nak jadi Perdana Menteri pasal apa? Oh, pasal berkuasa, boleh dapat duit. Gaji besar. Macam Najib boleh curi duit. Itulah sebab nak jadi Perdana Menteri. Kalau tak dapat jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri. Dapat duit juga. Nak jadi timbalan menteri. Jadi mereka tumpu kepada jawatan kerana jawatan memberi pulangan yang baik. Bukan untuk berkhidmat. Jadi ini sudah menegap seluruh negara. Sampai orang kata orang ramai sudah bosan dengan orang politik. Pasal mereka tidak tumpu kepada pembangunan negara. Tak ada pun pembangunan negara selama mereka jadi Perdana Menteri. Mereka tumpu kepada dapat duit banyak, dapat kuasa, salah guna kuasa, lepas itu guna duit untuk beli sokongan. Itulah yang ada di kalangan ahli politik sekarang ini. Dan dia terlibat bukan saja parti UMNO, pimpinan Najib, tapi juga Muhyiddin sama juga. Muhyiddin tawar jawatan sebagai menteri kepada penyokong-penyokong saya dalam Bersatu. Mereka semua lompatlah masuk pasal menjadi, saya tak boleh bagi jadi apa pun. Tak dapat apa pun kalau memihak kepada saya. Cuma 6 orang saja yang sanggup bersama dengan saya dan tak dapat jadi menteri, tak dapat duit. Jadi yang 6 orang ni, 4 orang masih dengan saya. Seorang Syed Saddiq, dia tubuh parti muda. Lepas itu Mazli Malik, dia memihak kepada PKR. Tapi tak bersama dengan Pejuang. Tapi saya nak menambahkan lagi lah perisa seperti mana yang telah pun disebut oleh Wan Sharina. Sampai bila Tun akan mengkritik Perdana Menteri yang dilantik selepas Tun Abdullah, kemudian Datuk Seri Najib, kemudian Tan Sri Muhyiddin. Adakah sehingga selepas Datuk Seri Mukhris berhadir menjadi Perdana Menteri baru Tun tak mengkritik? Dan seolah-olah saya melihat Tun menjadikan Malaysia ni Malaysia is your way. Tun, adakah sehingga tahap itu sekali, kerana rakyat juga memerlukan penjelasan Tun, kerana ada yang menyebut Tun berusaha menjadikan Mukhris sebagai Perdana Menteri Malaysia? Tak benar, tak benar. Saya tak bagi anak saya masuk politik. Kalau saya nak naikkan Mukhris, awal-awal lagi semasa saya jadi Perdana Menteri, saya suruh dia masuk politik. Dan mungkin dia dapat jawatan-jawatan yang kuat, yang memberi pengalaman kepada dia. Tetapi saya tak bagi. Fikir tengok mana ada orang yang jadi presiden ke, jadi Perdana Menteri yang tak bagi anak masuk.
Saya tak bagi. Semua orang tahu. Dia tak ada dalam UMNO sehinggalah saya berhenti. Bila saya berhenti, takkanlah saya nak kata, oh jangan masuklah dalam UMNO, nanti saya dapat nama buruk. Saya tak bolehlah buat macam tu. Takat itu dia dah korban banyak dah. Kalau dia masuk, dia nak menang, dia menanglah. Kalau dia nak kalah, dia kalahlah. Saya bukan tolong dia banyak. Yalah kadang-kadang adalah kempen sikit. Tapi lain tak ada. Tetapi yang lain ini, yang pasal saya kritik mereka, bukan tak ada sebab. Bukan saja nak kritik. Pak Allah dengan tingkat 4 dia. Ingat tak? Bukan saya yang kritik. Pres yang kritik dengan tingkat 4 dia. Budak-budak dia, anak dia main peranan dalam kerajaan. Itu tulisan dalam akhbar pun. Dan orang asing luar negara memang menegur. Jadi saya dapati bahawa teguran mereka itu berasas. Dan dia tidak baik bagi negara. Jadi kalau saya tidak tegur, itu bermakna bahawa saya toleran sehingga orang curi negara pun okeylah. Sebab saya tak tegur. Datang pula Najib. Saya gembira dengan Najib. Bukan main lagi. Saya masuk balik UMNO. Lepas tu bila dia buat 1MDB, saya baca dalam Edge. 1MDB ni apa? Oh, syarikat. Syarikat 100% milik kerajaan yang hutang sampai 42 bilion ringgit. Kerajaan tak boleh hutang banyak tu. Bila dia buat macam tu, benda yang salah, takkanlah saya ni tak boleh tegur. Kalau saya tegur, bermakna saya bersepakat dengan dia. Saya kena tegur. Salah tu. Benda dia buat. Curi duit. Lepas tu guna duit untuk beli orang. Beli sokongan. Lepas tu kata kepada saya, cash is king. Ini kita tak boleh terima. Kalau bila kita kata cash is king, bermakna aku halalkan korupsi. Aku halalkan rasuah. Takkan saya nak kata, oh, okay lah, very good. I support you. Takkan saya nak kata macam itu. Apa pegangan saya kepada Marwah di masa saya jadi Perdana Menteri, ya banyak orang tuduh saya ni korup. Tapi mana ada proof dia saya korup? Apa dia yang tunjuk saya ada duit? Saya tak ada. Saya hidup biasa saja. Rumah saya pun bukan macam maligai orang lain. Itu cara saya. Saya nak berkhidmat untuk negara. Sikit sebanyak selama saya jadi Perdana Menteri, saya ingat saya dapat majukan negara. Sehingga ada satu masa tu kita dikenali sebagai Asian Tiger. Ini bila Najib menjadikan negara ini kleptokrasi. Negara diperintah oleh penyamun. Saya nak duduk diam saja. Orang datang jumpa saya. Ramai orang datang jumpa saya. Tun, please do something. Buatlah sesuatu. Saya kata nak buat apa sesuatu. Saya kata okey. Saya bercakap dengan Palah. Dia tak mau jumpa saya. Nak bercakap dengan Najib. Jumpa dengan Najib. Dia tak ikut apa yang saya kata. Dia cakap dia kerana dia anggap bahawa ada duit boleh menang. Okey, baik, Tun. Ini sekadar pandangan rakyat biasa lagi sekali. Kalau kita melihat kepada konflik politik yang ada sekarang ini, kita mencari di mana titik mulanya apabila segala-galanya berubah daripada penguasaan 2/3, satu parti, penguasaan Barisan Nasional, dan ia membawa kita kepada tahun 1998 semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat dan berlakunya perpecahan paling besar dalam parti paling tua di negara kita, UMNO. Jadi selepas itu, sehinggalah ke sekarang ini, sehingga Tun meletak jawatan tahun 2003 sampailah ke sekarang ini, kita telah melalui perubahan yang sangat rapid dari segi pentadbiran kerajaan dan pertukaran Perdana Menteri. Kita sedang menunggu Perdana Menteri kelima selepas era
1998 itu. Dan kalau saya boleh petik juga di negara-negara sekitar, Indonesia ada 6 presiden sehingga sekarang sejak 1998, tahun yang sama. Korea Selatan menukar presidennya sebanyak 6 kali dari tahun yang sama. Jepun menyaksikan pertukaran 11 Perdana Menteri dari 1998 dan Thailand bertukar 11 Perdana Menteri sejak tahun yang sama. Jadi apa yang kita ingin tahu ialah mengikut wawasan Tun, visi Tun, pandangan Tun, berapa lama lagi yang kita akan boleh menikmati semula era pentadbiran satu parti politik ataupun satu pemerintahan yang kukuh dan boleh bertahan lama seperti mana Barisan Nasional suatu masa dahulu? Ya, kita tak boleh nak teka apa yang akan jadi di masa akan datang, kerana saya dapati bahawa umumnya kita punya moral value dah kurang. Kita sanggup terima duit pasal nak dapat jawatan. Itu tak baik. Sebab itu Parti Pejuang yang saya tubuh ini akan lawan rasuah. Pasal rasuah akan rosakkan kita. Dan kerana rasuah berpecah habis. Semuanya nak duit. Bukan nak berkhidmat. Tak tahu nak khidmat pun tak peduli. Asalkan saya jadi Perdana Menteri. Jadi menteri. Itu saja. Kita tengok apa dia yang dilakukan oleh mereka. Tak ada pembangunan, tak ada. Nak tangani masalah COVID pun tak berjaya. Dia jadi semakin lama semakin teruk. Ini semua kenyataan. Jadi kita nak tengok negara kita maju. Rakyat mesti tolak rasuah. Iaitu dalam pilihan raya. Jangan undi kerana dapat duit. Dalam pilihan raya kecil di Semenyih, saya tahu mereka pengundi dimasukkan dalam van. Dalam van itu kononnya nak bawa ke tempat mengundi. Tapi sebaliknya dalam van diberi wang sebanyak RM100. Dan diberitahu kalau awak undi kami dapat lagi 100, 200. Dan mereka ini bila mengundi, tunjuk dia dalam phone dia, ambil phone gambar dah tanda tangan dah. Jadi kita boleh tahu mereka undi siapalah. Jadi mereka undi kalah, kami kalah. Kononnya kami ini bukan Melayu. Cina kuasai kami. Tak benar. Tak benar sama sekali. Tak ada bukti yang DAP menguasai. Tapi digunakan unsur itu kerana memanglah orang Melayu. Kalau nak salah orang kita lebih senanglah kita kata bukan salah kita, salah orang. Tapi yang kita terima duit itu salah kita lah. Sebab itu pada masa depan saya nampak kalau orang Melayu tidak tolak rasuah, kita akan hancur. Kerana kita semua miskin. Kita Melayu miskin. Jangan adalah 2-3 kerat yang kaya. Tapi yang kebanyakannya miskin. Tanah habis dah jual dah. Tak ada dah habis jual tanah. Dah lari duduk di pinggir hutan. Itulah nasib orang Melayu. Sepatutnya kerajaan ambil berat perkara ini, tapi tidak. Masing-masing nak jadi Perdana Menteri saja. Okey, baik Tun. Tun cukup dikenali di peringkat dunia. Ya, ke mana kita pergi bila kita kata Malaysia, Tun Mahathir. Itu nama yang disebut. Tapi dalam tempoh penggal kali ini Tun, kita baru sekali undi, namun kita dah ada 3 Perdana Menteri. Apa perasaan Tun bila mana sekali undi tapi kita dah ada 3 Perdana Menteri. Dan saya juga melihat ya Tun bahawa Tun dilihat ultra Melayu, ya. Tapi walaupun Tun dilabel sebagai ultra Melayu pada satu ketika, DAP, masyarakat Cina tetap menyokong Tun. Apa resipi sebenarnya Tun? Ya, masyarakat bukan Melayu menyokong Tun, tapi masyarakat Melayu pula berpecah belah dan ada ketika cuba menolak Tun pada satu ketika. Penjelasan Tun. Ya, memang menjadi satu cara dalam satu competition. Kita burukkan kompetitor kita.
Saya jadi musuh kepada DAP, kepada parti PAS. Mereka memburukkan saya. Kononnya saya ini curi duit. Kononnya saya ini korup. Saya ini diktator. Semua ini untuk memburukkan imej saya supaya dalam pilihan raya mereka akan menang, akan kalahkan saya. Jadi mereka kata itu bukan dengan ada asas yang sebenar. Dengan Najib kita ada asas. Tapi dengan saya yang duk tuduh saya ni korup ni, apa dia yang saya buat yang korup? Apa dia? Saya tak ada mahligai apa-apa. Saya ada rumah lah. Saya buat dengan duit hutang daripada kerjaan. Dan saya kononnya saya diktator. Sekarang ini mereka tahu bahawa dalam mesyuarat semua orang bercakap, baru saya bercakap. Saya bukan diktator. Kalau diktator mana ada yang resign. Jadi semua tuduhan-tuduhan itu adalah kerana kepentingan politik mesti burukkan saya. Tetapi mereka tahu bila saya berada luar daripada kerajaan, mereka mudah terima saya. Kalau saya buruk sangat, kenapa terima saya? Kalau saya korup, kenapa terima saya? Jadi saya calon Perdana Menteri pun. Jadi chairman of the party. Wow. Bukan main. Jadi cuma mereka sebagai parti lawan, mestilah buruk imej saya. Tapi mereka tahu benar itu tak benar. Saya tak buat macam tu. Saya tak nak jadi diktator apapun. Kalau saya nak jadi diktator, saya tak resign lah. 2 kali saya resign. Mana diktator? Hitler resign berapa kali? Mussolini resign berapa kali? Franco resign berapa kali? Saya resign 2 kali. 2 kali. Bila saya nampak orang dah tak ada sokong saya resign. Kali kedua saya resign pasal orang tak sokong saya. Saya minta jangan buat keputusan lagi, tunggulah. Parti saya tolak keputusan advice saya dan saya nak buat apa? Kalau parti saya tolak saya dah lose the confidence of the party, resign lah. Itulah cara yang terhormat. Tapi orang lain mampu tak resign. Tun kata kerajaan pintu belakang. Tapi kerajaan pintu belakang tu diwujudkan selepas Tun meletakkan jawatan. Itu dan dibentuk kerajaan ketika itu didahului oleh Tan Sri Muhyiddin. Dan adakah kerajaan yang sekarang ni yang akan ditubuhkan selepas ini juga kita boleh labelkan sebagai kerajaan pintu belakang? Tun. Bukan saya resign kerana saya yang menyebabkan ada kerajaan pintu belakang. Mereka sudah rancang. Muhyiddin, Azmin dan juga Hamzah merancang bagaimana nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Pada mulanya mereka berharap saya sokong. Saya kata saya tak boleh sokong. Pasal saya janji dengan rakyat. Saya dipilih kerana janji saya. Takkan saya nak pergi memihak dengan Najib. Muhyiddin kata dia boleh. Dia sanggup mihak kepada Najib. Itu saya katakan dia, you ambil lah. Kalau you nak buat macam tu. Bukan saya yang menyebabkan kerana saya resign baru dapat parti pintu belakang ini. Sebelum saya resign, mereka sudah perancang untuk keluar. Pasal macam saya kata tadi lah, pasal Muhyiddin teringin nak jadi Perdana Menteri. Tapi selagi ada PH dia tak boleh jadi. Tapi kalau dia memihak kepada Najib, dan Najib lebih utamakan masalah personal dia tak mau pergi jail. Itulah nasib. Kalau dia ada dalam kerajaan, dia ingat dia boleh mempengaruhi kerajaan supaya dia tak payah pergi jail lah. Jadi untuk nak cari Muhyiddin sokong kepada perikatan ni, gabungan PAS dengan UMNO, mereka janji bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, dia tak bagilah.
dia nak ambil untuk dia. Tetapi kalau tidak, Muhyiddin tak akan cross over, tarik diri daripada PH dan bersama dengan Azmin, PH kehilangan majoriti, PH jatuh. Bila PH jatuh, takkan saya nak jadi Perdana Menteri. Saya heran orang kata kerana saya resign, PH jatuh. Yang disebabkan PH jatuh ialah kerana Muhyiddin bersama dengan beberapa orang daripada Bersatu campur dengan ahli-ahli UMNO yang masuk Bersatu, campur dengan Azmin punya orang, mereka cukup bilang untuk diri kerajaan, dan ini bermakna bahawa PH kalah. PH tak akan jadi kerajaan lagi. Dan kalau PH tak jadi kerajaan lagi, macam mana saya nak jadi Perdana Menteri? Ya. Jadi kerajaan yang akan ditubuhkan ini, Tuan, adakah kerajaan pintu belakang juga? Yang mana? Yang akan baru ni, yang akan datang. Ini kita tak tahulah. Kita Agung bagi can kepada semua orang nak undi siapa, nak pilih siapa. Itu terpulang kepada mereka lah. Kalau dia sayang sangat kepada orang tertentu, tak mau ambil kira tentang rekod orang apa semua, itu terpulang lah. Pasal sekarang ini jadi kerajaan dapat duit banyak. Okey tu. Ya, Wan Sharina. Baik. Saya nak bertanya tentang ini. Kerana Tun, kita mungkin akan melihat pattern yang sama berulang-ulang kali. Ia tidak akan habis. Ia seperti loop. Sebabnya setiap satu boleh, seperti kata Tun, mungkin boleh menyokong orang yang berbeza, boleh menjadi kawan pada seteru sebelumnya. Jadi, tidakkah boleh kita ada kerajaan yang seperti mana Presiden Jokowi di Indonesia melantik musuh politiknya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinetnya, bila rakyat Malaysia mungkin boleh melihat perkara yang sama berlaku di negara ini, Tun? Ya, kita boleh kalau nak pilih musuh. Tapi bila pilih orang yang seru dengan kita akan hadapi masalah. Tetapi kalau kita nak, kita boleh buat very very open lah, very generous. Boleh terima orang lawan. Tapi orang parti lawan bila dia masuk, dia jadi masalah. Sebab itu kita kena cari orang yang sama pendapat dengan kita. Bila saya tubuh Parti Bersatu, saya tahu Parti Bersatu tak boleh kalahkan BN. BN terlalu besar, duit banyak. Macam mana Parti Bersatu nak kalahkan BN? The only way, saya kena kerjasama dengan musuh BN. Siapa dia musuh BN? Parti Rakyat, Pakatan Rakyat. Jadi saya kena bersama dengan mereka. Tidak bermakna bahawa saya bersetuju semuanya dengan mereka. Tapi nak bagi kalah Najib, saya kena kerjasama dengan Anwar, dengan DAP, dengan Amanah. Semua ni kena. Itu strategi. Tapi tidak bermakna bahawa saya terikat dengan pendirian mereka. Bila saya jadi Perdana Menteri, saya berkuasa. Dan banyak yang dilakukan itu mesti dapat persetujuan daripada saya sebelum Pakatan Harapan boleh laksanakan apa juga perancangan. Okey. Sebab itu saya bersama dengan dia. Okey. Baik Tuan, dalam setiap masalah ada ruang untuk kita perbaiki. Dalam ada kelemahan juga kita boleh perbaiki. Dan dalam kesempatan senario politik semasa ini Tuan, ya, ada peluang, ada ruang yang mungkin Tuan rasakan penambahbaikan dalam perlembagaan negara boleh dilakukan. Adakah Tuan ada terlintas untuk membuat cadangan dari segi penambahbaikan perlembagaan negara? Ya, mungkin kita haramkan lompat katak. No more lompat. You lompat, hilang jawatan. Hilang keahlian dalam Dewan.
Itu akan hentikan mereka daripada lompat. Kerana tak jadi wakil rakyat, tak boleh jadi menteri. Itu kita boleh buat. Tetapi yang lebih utama ialah rakyat sendiri. Rakyat sekarang ni dikatakan 53% bosan dengan politik. Kenapa bosan? Kerana mereka lihat orang politik ini tak kira lain untuk diri mereka saja. Sebab itu kita dirikan Parti Pejuang. Dan Parti Pejuang ini bukan terdiri daripada orang yang terkenal dalam arena politik. Mereka ini adalah ahli-ahli profesional yang bebas dan mereka sayang kepada negara. Dan kita uji mereka. Kalau nak masuk Pejuang, kita nak tanya, kenapa nak masuk Pejuang? Kalau kata, saya ingin nak jadi wakil rakyat, okeylah, you can join the other parties. Dalam Pejuang, kita bukan masuk nak jadi wakil rakyat. Kalau kita tak dipilih jadi calon pun, kita mesti sokong Pejuang. Dia bersetuju atau tidak. Dia angkat sumpah. Pegang Quran, angkat sumpah bahawa kami akan akur dengan perjuangan Pejuang. Jadi Parti Pejuang ini tak ada orang yang ada baggage lama yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Itu tak ada tempat dalam Pejuang. Kita ambil orang baru kebanyakannya dan kita adalah 2-3 orang politik, tapi kebanyakannya orang baru, ahli profesional, muda, dan mereka janji bahawa mereka akan berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Kalau dia nampak saja, dialah, tapi saya patut jadi calon, sorry lah. Dalam Pejuang, tak ada garanti jadi calon. Kalau ada 3 orang yang layak jadi calon, dan kita pilih 1, yang 2 lagi memberontak dan sabotaj, itu bukan Pejuang lah. Kita tanya awal-awal lagi. Kalau you tak dipilih, you sanggup tak sokong orang yang dipilih? Mereka sanggup sokong. Itu Pejuang lain daripada parti lain. Kerana dia masuk, awal-awal lagi kita tanya pendirian dia terhadap bangsa dia, terhadap negara dia, terhadap agama dia. Kalau dia pegang kepada berjuang untuk negara, untuk bangsa, orang itu kita boleh terima. Sebab itu parti kita kecil. Pada mulanya ada 20 orang saja. Tak banyak. Kita tanya orang yang nak masuk, nak bagi jadi jawatan, katalah ahli majlis tertinggi parti, kita nak tahu jenis orang macam mana. Ada satu orang tu dia berpendapat bahawa kita pilih orang lain yang tak kena, jadi dia marahlah. Jadi nak berhenti. Dia kata okey, dia berhentilah. Kalau masuk dalam parti ini, nak kira pasal mesti tentu orang itu pilih, orang ini pilih, diri sendiri pilih, sorry. Tak ada tempat. Baik. Ramai yang kata, saya sokong pun 100%, 150%. Tapi kalau sokong saya 1000% pun, kalau tak sokong perjuangan parti, tak ada tempat dalam Pejuang. Okey. Tun, dalam biografi Tun pernah menulis satu masa dulu, semasa Tun masih lagi seorang doktor, Tun tahu untuk mengubah nasib bangsa, untuk memperkasakan bangsa dan negara, kita harus mempunyai kuasa. Dan mempunyai kuasa itu ialah dengan menjadi ahli politik yang seterusnya dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin negara. Jadi kalau pejuang skalanya, saiznya begitu dan syarat-syaratnya begitu diletakkan oleh Tun, sejauh mana potensi pejuang dan ahli-ahli politiknya yang bersih kononnya dan cukup semuanya ini boleh menjadi pemimpin negara suatu masa nanti? Kita tak bergantung hanya kepada ahli pejuang. Kita harap orang semua yang benci dengan rasuah akan sokong kita. Kita tak boleh bagi duit. Kita tak ada duit nak bagi. Kalau nak sokong kita, sokong kerana perjuangan kita.
Perjuangan kita bukan untuk diri sendiri tetapi untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk agama kita. Ini sebenarnya perjuangan UMNO dulu. Jadi UMNO dah lupa dah yang itu semua. Jadi bagi kami, perjuangan kami adalah untuk bangsa kami, untuk negara kami, untuk agama kami. Bukan untuk diri sendiri. Kalau tak dapat pun, parti mesti menang. Katalah dalam satu kawasan, ada 3 orang yang berbakat. Jadi bila ada 3 orang, kita tak boleh bawa 3 orang, kita boleh bawa seorang saja. Biasanya dalam bersatu dulu, bila kita pilih satu orang, yang 2 lagi yang tak dapat, sabotaj lah. Bagi dia kalah. Tapi dalam perjuangan awal-awal lagi kita tanya, you sanggup tak kalau you tak dapat tak dipilih, akan sokong. Kalau dia sanggup, okey, angkat sumpah. Bersumpah, kata kita ahli pejuang. Dan kita pegang kepada perjuangan-perjuang. Okey, Tun, 2 soalan ni saya hanya perlukan Tun jawab ya atau tidak. Ya, ringkas je soalannya, tapi saya perlukan jawapan ya ataupun tidak. Jika Tun atau di kalangan ahli pejuang dijemput menyertai kabinet di bawah perikatan yang ada kolektorat, adakah Tun akan menyertainya? Ya atau tidak? Kita akan fikir. Okey. Tun keluar dalam konteks ya atau tidak. Dan sekiranya Pakatan Harapan Plus yang dapat membentuk, adakah Tun akan menyertai kabinet mereka? Saya tak berminat dengan kabinet. Saya cuma nak dapat kuasa untuk tangani masalah COVID. Okey. Baik Tun. Soalan ini saya perlukan jawapan Tun pula ya. Liat liut kayu dan akar, boleh dilentur, dipatah tidak. Ia perumpamaan kepada orang muda, Tun. Dan adakah dah tiba masanya untuk Malaysia, ya, yang kita dah nak capai kemerdekaan lebih 6 dekad ini, Tun rasa dah tiba masanya untuk orang muda sebenarnya yang patut memimpin, yang menduduki kerusi Perdana Menteri di negara kita. Ataupun bagi Tun ada jangka masa mungkin untuk orang muda mengikuti langkah seperti negara Kanada meletakkan pemimpin Perdana Menterinya adalah di kalangan orang muda, Tun. Saya masuk dalam UMNO sebagai orang muda. Takkan saya nak tolak orang muda. Kalau saya tolak orang muda, dulu lagi saya tak dapat peluang. Tapi untuk menjadi Perdana Menteri, orang muda dalam lingkungan mungkin awal 40-an? Kalau boleh. Tapi sekarang boleh atau tidak, Tun? Dalam konteks masa politik, adakah orang muda akan, ya, kita melihat beberapa susuk muda dalam UMNO itu sendiri yang mempersembahkan bakatnya, kredibilitinya dalam proses vaksinasi negara, nampak kredibiliti, Tun juga tahu figura itu. Adakah susuk-susuk seperti itu sebenarnya akan disingkirkan dalam UMNO atau Tun sebenarnya mempunyai harapan bahawa figura itulah yang boleh memimpin negara pada masa depan? Ada dalam arena politik, memang ada yang berbakat. Orang muda. Siapa Tun? Tak boleh lah, kita tak boleh bagi. Okey. Baik, Syuhaimi, saya nak rewind sedikit sebelum Syuhaimi tanya soalan-soalan yang lain itu sebab saya terdetik apabila Tun menjawab. Tun kata Tun hanya mahukan kuasa. Tun bukan mahu jadi kerajaan semua, tapi Tun mahukan kuasa untuk menangani masalah COVID-19. Kuasa yang bagaimana yang Tun maksudkan? Adakah Tun mahu menjadi Perdana Menteri yang kali ketiga ataupun kuasa yang bagaimana, Tun? Tak ada, bukan nak jadi Perdana Menteri. Cuma nak jadi Ketua Mageran ataupun NONG ataupun Majlis Pemulihan Negara. Tetapi apa yang kita putuskan, kerajaan mesti terimalah. Bagi kuasa kepada kita, setakat itu saja. Kita worried pasal orang menderita banyak. Lah ni yang mati banyak, yang sakit berpuluh ribu dan yang bunuh diri pun. Sekarang kita tak pernah dengar orang Melayu bunuh diri. Lah ni orang Melayu bunuh diri pasal tak tahan. Jadi itu yang jadi masalah besar kita. Soal nak jadi Perdana Menteri apa semua not important. What is important is to handle masalah yang kita hadapi, iaitu wabak COVID ini.
Okey, jadi kalau mageran sebegitu seperti yang Tun mahukan diwujudkan, dan seperti kata Tun, tidak ada campur tangan dalam hal-hal lain terhadap kerajaan melainkan untuk usaha menangani COVID-19 sahaja. Deadline-nya bila? Sampai berapa lama jangka hayat majlis pemulihan ataupun mageran seperti idea Tun ini? Yalah, sehingga kita selamat daripada COVID ini. Kita tak boleh bagi masa 10 bulan, setahun. Mana nak beritahu COVID ini dia datang varian lain, varian itu, varian ini. Masalah. Sebenarnya saya buat tawaran ini semasa masalah tak begitu besar. Masa itu cuma 2,000 saja kes setiap hari. Masa itu mudah. Kita ada banyak idea. Tetapi tak nak bagi kepada saya. Nak buat sendiri. Daripada 2,000 naik 6,000. Daripada naik 6,000 naik 9,000. Lepas tu naik 14,000. Lah ni 22,000 sehari. I mean, this is handling by the government. Tak tahulah sama ada saya boleh lebih baik daripada itu. But I believe if we consult the right people, yang bukan ada ahli politik, tapi the right people yang fikir berkenaan dengan masalah ini, kita akan dapat idea macam mana nak tangani COVID ini. Itu sebabnya yang saya minta. Kalau bagi pada masa awal dulu, saya yakin kita dapat slow down lah. Dia punya spread. Sekarang sudah 22,000. Angka yang terbesar mungkin. Ya, Tun, saya pada peringkat awal tadi soalan saya menyatakan Tun agak sunyi ya ketika klimaks krisis politik ini. Tun tak mengeluarkan kenyataan, tapi saya mendapat maklumat bahawa Tun sebenarnya sentiasa bermesyuarat dalam melaksanakan, dalam menjayakan plan pemulihan negara. Baik, Tun juga dari segi latar belakangnya adalah seorang doktor kesihatan. Dan dalam masa yang sama, dalam tempoh perkhidmatan Tun sebagai Perdana Menteri, Tun adalah pakar ekonomi Malaysia. Jadi dalam Majlis Pemulihan Negara yang Tun pengerusikan sekarang ini, apakah bentuk langkah sederap yang akan Tun ambil untuk memastikan soal kesihatan rakyat, pandemik COVID ini dapat diatasi, dan pada masa yang sama, sambil menyelam, sambil minum air, Tun memulihkan ekonomi. Kerana di belakang Tun sekarang adalah nama-nama yang besar membantu Tun untuk plan pemulihan negara. Tun. Saya memerlukan kuasa dalam kerajaan kerana sebabnya tak ada pelaburan daripada dalam ataupun daripada luar ialah kerana layanan yang buruk yang diberi oleh kerajaan. Ada menteri, orang nak labur berbilion, tak mau jumpa. Lepas tu tolak, tak ada pasal. Dah bagi kontrak dah kepada orang, bagi balik kontrak. All these things doesn't convince people untuk nak melabur. This is not a friendly government. Sebab itu kalau kita nak betulkan ekonomi, kita kena amal cara dulu. When you are business friendly, kita adalah Malaysia Incorporated. Sebab itu orang datang melabur berbilion-bilion. Tapi ini nak jumpa dengan pelabur pun tak mau. Lepas tu ambil masa yang panjang, bertahun-tahun baru nak buat keputusan. Dia pergi ke tempat lain lah. Banyak benda-benda birokratik yang menyebabkan ekonomi kita jadi buruk. Dan banyak lagi perkara-perkara lain dalam pengurusan ekonomi yang umpamanya yang tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi satu daripada perkara yang pertama ialah berkenaan dengan COVID ini. Pasal COVID ini menghalang kerja. Kita tak boleh nak kerja. Kita tak boleh nak berniaga pun. Secara biasa. Kalau ada macam itu, kita ada cara lain. Iaitu sekarang ni kita kena do business online. Sama seperti juga kita sekarang ni ada perbincangan online. Tetapi berkenaan dengan ekonomi also.
You can buy and sell online. Dan kita boleh jadi besar. Kita lihat apa jadi kepada Amazon, Jeff Bezos. Apa jadi kepada Alibaba. Mereka jadi besar dengan cepat. Kerana mereka guna teknologi baru. Nak jual, tak payah nak pamer benda tu. Masuk dalam kita punya komputer ataupun telefon, orang boleh tengok, orang boleh beli. Nak makan pun lah ni, kita tengok dalam telefon. Nak beli apa, nak makan apa. Nak beli ayam goreng ke apakah, ayam penyet ke apakah, kita tengok dalam tu, kita order. Lepas tu dia sampai di rumah. Tak bagi duit pun. Semua, you have to do online everything. That is the new way of doing business. Baik. Tun, kita harapkan kita ada banyak masa, lebih lama lagi Syuhaimi kan, untuk kita berbincang dan bertanya banyak perkara sebenarnya. Tapi ini saja masa yang kita ada dan kita ingin ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berbahagia Tun yang kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini bercakap tentang bagaimana kita berusaha untuk mencari Malaysia yang lebih baik. InsyaAllah jumpa lagi pada lain masa. Kita harapkan Tun juga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rahmat dan berkat dari Allah SWT. Terima kasih Tun. Ya, nak suruh saya buat apa? Okey. Nak suruh Tun bye-bye saja. Bye-bye Tun. Kita dah berakhir. Oh, dah habis dah. Dah habis dah Tun. Ya. Okey. Terima kasih banyak Tun. Betul, dan saya kira Tun juga agak seronok juga bercakap banyak perkara Syuhaimi malam ini, dan semoga apa yang kita dapat untuk mencari Malaysia yang lebih baik, kita doakan juga kesejahteraan untuk semua, kesejahteraan untuk negara kita, untuk Malaysia yang lebih baik pada masa hadapan insyaAllah. Kita mungkin akan kembali untuk edisi yang berikutnya Syuhaimi pada lain masa. Esok malam nantikan terus bersama kami, insyaAllah kami berusaha mendapatkan figura-figura politik hebat untuk kami bawakan di ruang bicara. Nampak belakang Wan Syarina ada buku Rumah Doktor? Ya, dah habis baca Wan Syarina. Lepas ni baca. Kita semua baca. Buku doktor ada, buku lawyer ada, semua ada. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.